Ya, dan seperti yang kita bergerakkan di awal tadi satu segmen wawancara ini bukan segmen terakhir kita, iaitu mengenai dengan bengkel penulisan kreatif. Namanya sudah bengkel dan juga kreatif. Kreatif lagi nih. Tentunya banyak yang perlu kita ketahui pada pagi ini, dan kita ada 3 tetamu undangan kita untuk bersama BIS kita mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan bengkel ini. Jadi kalau di sebelah saya iaitu Yang Mulia Pangeran Haja Rosnani binti Pangeran Haji Alus, itu selaku pegawai bahasa kanan pengerusi bengkel penulisan kreatif. Assalamualaikum Pangeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Ya. Dan juga kita juga berada di studio iaitu yang merupakan Dayang Nur Halimatus Syahirah binti Begawan Mudim Haji Matasim, pegawai bahasa selaku setiausaha bersama dengan bengkel penulisan kreatif. Dan juga kita ada Dayang Hurul Dayang Hurul Ain Nukbah binti Rabaha. Beliau merupakan Ketua Unit Buku Umum dan Kanak-kanak selaku juga setiausaha bersama bengkel penulisan kreatif. Ini Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Studio 4. Okey. Jadi kita akan fokus dengan bengkel penulisan kreatif ini, dan kita akan mengetahui lebih jelas lagi bersama Yang Mulia Pangeran Haja Rosnani. Mungkin Pangeran Haja boleh menerangkan mengenai dengan bengkel penulisan kreatif yang akan diungkayakan oleh Dewan Bahasa Pustaka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin merekamkan bagi pihak mewakili pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka mengucapkan ribuan terima kasih kepada penerbit Rampai Pagi Radio Television Brunei kerana telah berkesudian mengundang kami untuk memberikan bengkel penulisan kreatif ini. Dan juga kita ingin mengetahui Pangeran mengenai dengan tujuan bengkel ini diadakan. Okey. Bengkel penulisan kreatif ini adalah merupakan platform untuk penulis berkecimpung dan mempertingkatkan gaya penulisan kreatif. Bengkel ini akan diadakan selama 3 hari bermula pada 23 hingga 25 Mac 2021 yang akan berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Bengkel penulisan kreatif ini dibahagikan kepada 2, iaitu bengkel penulisan novelet dan bengkel penulisan folklore kedua. Okey. Dan juga tadi kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi ni Pangeran mengenai dengan tujuan bengkel ini diadakan. Adapun antara tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk mengangkat dan mendolatkan bahasa Melayu melalui medium penulisan kreatif. Bengkel ini akan melatih dan membimbing para peserta mendalami aspek penulisan dan selok-belok gaya penulisan dan bagaimana untuk menuju ke hala tuju yang betul dalam penulisan kreatif tersebut. Jadi kita tahu bahawa ini adalah salah satu usaha daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri Pangerannya. Macam mana dengan sambutan orang ramai agaknya? Alhamdulillah, sambutan orang ramai adalah menggalakkan, dan bengkel penulisan kreatif ini dibukakan kepada orang ramai untuk mengikuti bengkel tersebut. Kan tetapi dalam had yang yang sudah ditentukan bahawa dalam 2 bengkel ini akan disertai oleh 60 orang peserta sahaja. Jadi mana-mana pendaftaran yang awal dari orang ramai yang dahulu didahulukan. Jadinya 30 orang peserta daripada akan menyertai bengkel penulisan novelet dan 30 orang peserta akan menyertai bengkel penulisan kreatif kedua. Folklore kedua. Folklore kedua. Jadinya ianya dibukakan juga kepada pegawai dan kaki tangan di bawah Jabatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan penulis ataupun penggiat sastra tanah air. Jadi jelas ya. Kita percaya saja ini adalah salah satu bengkel ni dan untuk memperkayakan lagi sastra Brunei mengenai novel, penulisan novel dan juga penulisan folklore di negara kita ni. Alhamdulillah. Jadi jelas sebenarnya kita sudah pernah bertanyakan kepada Yang Mulia Pangeran Haja Rosnani dan kita juga ingin mengetahui lebih jelas lagi mengenai dengan bengkel ini bersama 2 lagi tetamu undangan kita pada pagi ini. 2 lagi tetamu kita ni iaitu Dayang Nur Halimatus Syahirah dan juga Dayang Hurul Ain Nukbah bin Rabaha. Jadi kedua-duanya ini akan memperkatakan tentang, ada yang memperkatakan tentang novel dan juga folklore ni berbeza sebenarnya. Okey. Jadi siapa yang dulu ni kita juga tanyakan. Mungkin yang novel kali dulu Indah.
Macam Novel mana? Novel Biskita. Okey. Jadi tentang penulisan novel. Novelet. Bagaimana Novelet. agaknya Novelet. boleh novelet? Novelet apa bezanya dengan novel? Novelet di perantaraan cerpen dan novel. Ia di tengah-tengah. Wow. Okey. Banyakkah orang berkecimpung dalam penulisan novelet ini? Setakat ini belum banyaklah. Jadi sebab itu kan diadakan bengkel penulisan novelet ini. Nah, saya pun baru tahu. Ya kan? Sebenarnya ada perbezaan novelet Ada tadi. Bukannya perbezaan. novel ini bukannya kan novelet ini lain. Novel lain, novelet lain. Novelet lain. Jadi mungkin dapat diceritakan sedikit contoh-contoh novelet yang sudah diterbitkan di Brunei. Apa sebenarnya novelet? Okey, sebenarnya saya ada membawa contoh buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka ada. Antaranya ni betul? Antaranya, Ni novelet ni? bukan. Bukan yang di mana ni? Cuba kita Cuba yang Damin. Nah, cuba nah. Ini Ni bukan. ni dah. Novelet cincin bertaris condong. Wih, seram. Okey. Ini antara noveletnya. Okey. Penerbit cuba lihat penerbit. Jangan difokus muka saya. Okey. Ini tu cincin bertaris Novelet condong. Ini antara antara novelet. terbitan, Terbitan. antara novel terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Biasanya berapa tabalnya ni? Berapa muka surat? Tabalnya dalam lebih kurang 60 hingga 150. Kalau halaman. lebih daripada Itu dikira novel. Nah, Baru tahu faham. sebenarnya. Jadi macam mana kalau misalnya ada peserta-peserta yang ingin ikut serta dalam membuat novelet ini, dan siapakah tenaga pengajarnya? Mungkin saya ingin tahu. Okey, mungkin saya lebih baik saya menjelaskan tentang bengkel ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Halimatul Syahira binti Begawan Mudim Haji Mutasim ingin menjelaskan tentang bengkel penulisan novelet. Jadi bengkel ini sebenarnya memberi penerangan dan pemahaman tentang karya kreatif khususnya noveleta. Jadi bengkel ini juga akan memberi pendedahan tentang teknik dan cara menulis novelet. Jadi bengkel ini seperti yang Puan Pengurusi memberitahu tadi akan dijalankan selama 3 hari, iaitu bermula pada 23 Mac hingga 25 Mac, iaitu pada hari Selasa hingga hari Khamis, yang akan mengambil tempat di Dewan Parti Berbai di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi untuk makluman semua, bengkel penulisan novelet ini merupakan julung-julung kalinya diadakan. Oleh kerana itu skop bengkel adalah bebas. Maksud bebas di sini kami tidak menentukan genre novelet yang tertentu. Kami membuka skopnya luas. Artinya apa saja pun kan apa mau saja. ditulis. Maksudnya novelet romantik ke, seram novelet kah? sejarah ke, seram ke. Tapi akan datang untuk bengkel novelet yang seterusnya kami akan mengkhususkan genrenya. Tapi untuk ini bebas. Jadi antara objektif utama bengkel penulisan novelet ialah bagi memupuk minat para peserta untuk menghasilkan karya. Dan keduanya bagi memberi peneranganlah kepada peserta tentang cara menulis novelet yang tepat. Jadi itulah. Mungkin ada sekali cara-cara yang indah tepat tu kita ni faham. Okey. Cara penulisan novelet yang tepat itu adalah macam orang menulis novel contoh. Tapi yang tidak tepat itu apa sebenarnya yang menjadi salah satu kerisauan bagi Biskita sendiri selaku daripada Dewan Bahasanya. Macam mana ni bukan kriteria novelet ni? Ada salah-salahnya atau apa? So itulah biasanya pemimpin bengkel kesalahannya? akan mengajarkan maklumat-maklumat yang lebih praktikal lah, bukan sekadar teori. Di sanalah pemimpin bengkel kami akan menunjuk ajarlah macam mana cara menulis novel yang betul. Tapi kan Pak Krol tadi mesti mengetahui siapa sebenarnya, adakah peserta bengkel ini akan menerima maklumat yang lebih profesional melalui bengkel ini, dan tadi akan dengar siapa salah seorang siapa. Memang Pak Krol tahu orangnya siapa, sebentar tadi sama. Mungkin belum menerangkan. Pembimbing bengkel bagi bengkel penulisan novelet ialah Profesor Madya Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah. Beliau merupakan pensyarah Universiti Budaya Darussalam, juga merupakan pembimbing yang penggiat sastra, juga penerima anugerah penulis Asia Tenggara Sirat Award, yang banyak berkecimpung yang banyak menerbitkan karya-karya kreatif seperti novel, cerpen, novelet
sama ada dalam melalui terbitan Dewan Bahasa ataupun terbitan luar negara. Jadi dia bukan orang asing lagi lah. Jadi peserta bengkel akan menerima maklumat yang yang lebih praktikal melalui modul langkah-langkah seperti modul langkah bagaimana menulis novelet, kemudian bagaimana membina plot, bagaimana mencipta watak dan perwatakan, kemudian bahasa apa yang sesuai digunakan dalam pengolahan atau penceritaan sesebuah novelet. Alhamdulillah. Kalau tadi kan mengetahui lebih lanjut lagi memang panjang lebarnya mengenai dengan perkara ini dan juga tapi sebelum itu sebab ada dua yang akan kita bawakan pada hari ini. Jadi kita nak bertanya kepada Dayang Khairul Ain mengenai dengan folklore. Lurus ya folklore. Folklore. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Sanang pulang disambut kali itu folklore. Kalau dalam bahasa Melayunya folklore. Folklore. Benar tu folklore. Jadi kan menceritakan tentang penulisan folklore yang kedua. Artinya banyak folklore Brunei ni yang belum lagi terbuat, belum lagi tertulis. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih Puan. Wow, sebenarnya Tuan ya. sebenarnya bengkel ini memang ada 4 siri insya-Allah dan sepatutnya dijalankan pada tahun lepas 2020 sepanjang tahun 2020 dan bengkel penulisan folklore pertama sudah diadakan pada 21 hingga 23 Oktober 2019 yang mana bengkel tersebut hanya pengenalan apa dia folklore. Kemudian pada masa yang sama kami sendiri mencari ataupun baru memperkenalkan kepada mahasiswa-mahasiswi Universiti Brunei Darussalam ataupun mahasiswa-mahasiswa di institusi tinggi apa dia folklore. Sedangkan kita ni di negara ni memang kita ni sudah nyorang ketandusan cerita-cerita lisan. Kan, sebenarnya kan. Sebenarnya. Macam usul-usulnya semua sudah diceritakan cerita-cerita rakyat tani. Tapi sebenarnya belum. Tetapi sebenarnya belum dibukukan. Belum. Betul. Betul. Sebab kita ni banyak memang macam contoh ada buku kami bawa di sini, Kisah Labu-Labi, Hantu Tambak, Nahoda Manis memang kita ni paling terkenal Nahoda Manis. Hantu Tambak di sana. Dan memang sebenarnya pada masa yang sama pun kita Dewan Bahasa memang ada mempunyai sukat-sukatnya juga bila kita menerbitkan, bukan sesuka hatilah sebenarnya sebab cerita-cerita lisan ni memang bercampur aduk pada zaman dahulu kala memang kita ni pegangan agama tu kurang kan. So cerita-cerita tu memang ada unsur-unsur yang berlainan, so itu memang kami dapat terbitkanlah. Tapi pada masa yang sama masih banyak cerita-cerita lisan yang perlu diketengahkan. Perlu orang generasi baru tu untuk mengetahui. Depan jauh, hantu tambak. Memang kalau anak saya memang terkenal apa dia hantu tambak. Saya baru pernah mendengarkan hantu tambak. Memang baru pernah saya mendengarkan tu hantu tambak. Memang banyak, sebenarnya banyak. Artinya banyak pasal itu tak mesti dibukukan. Betul. Dibukukan supaya pemberian itu bukannya daripada bertitik daripada mulut ke mulut, tetapi juga yang disaingkan daripada buku. Ada bukti kita ni itulah sebenarnya. Dan kami pun mengambil inisiatif seperti Kisah Labu-Labi, Sungai Siamas dan juga Nahoda Ragam, Nahoda Manis. Kan kita ni banyak variasi bahasa juga kita ni terjemahkan. Dan di sana memang pernah dibawa ke luar negeri pun buku-buku tersebut memang orang tahu apa cerita tu, tapi mana lagi cerita-cerita negara Brunei Darussalam. Sedangkan seperti Nahoda Manis tu memang famous kita ni ada si tanggang, ada cerita-cerita yang berlainan versi dari Malaysia dan juga Indonesia. Dan kenapa Brunei tidak membawakan satu-satu cerita lisan itu yang khas dari negara Brunei Darussalam? Sebab itu dari sana kami sedar untuk membukukan cerita-cerita lisan yang bergunalah. Macam contohnya asal-usul Sungai Siamas memang kita ni dah tahu macam mana. Dan bila dijadikan satu buku, orang baru tahu macam mana asal-usulnya dari awal, kenapa boleh jadi macam ni. So di sana kami mengambil inisiatif untuk mengadakan bengkel ini untuk membukukan satu cerita yang lebih nyorang standard lah. Dan pada masa yang sama Dewan Bahasa memang ada mempunyai syarat dan peraturan untuk menerbitkan buku. Bukan sahaja folklore, memang ada dari genre-genre lain juga. So memang kalau bis kita memerlukan untuk menerbitkan buku memang ini perlulah untuk mengetahui apa syarat dan peraturan yang diperlukan oleh jabatan sendiri. Dan pada masa yang sama juga kami selain mengadakan bengkel ini juga kami ingin mengeluarkan atau memberigakan peraduan senyembara penulis novelet dan juga peraduan menulis folklore 7 puak. Sebenarnya ada di sini tu. Ada. Sebenarnya ada. Ada di sini. Antaranya ialah sebenarnya titlenya, judulnya ialah Sayembara. Sayembara penulisan novelet. Ada sudah di iPad ketika ini. 5 hadiah
hadiah penghormatan berupa wang tunai. Wow. Ini maksudnya kepada mereka yang ikut serta. Betul. Dan mereka akan diuji dan mereka akan menerbitkan novel dan juga folklore masing-masing. Sebenarnya atau macam mana? Dua dalam satu. Dua dalam satu. Selain daripada peserta-peserta yang kami ura-urakan sekarang untuk mengikuti peraduan ini, kami juga membukakan kepada orang-orang ramai untuk ikut serta. InsyaAllah kalau jika lebih daripada yang kami target, mungkin ada lagi beberapa perubahan nantilah. Tapi ini mungkin ini yang terkini memang 5 hadiah penghormatan berupa wang tunai. Ini merupakan peraduan menulis folklore bagi 7 puak. Jadi kebanyakannya kalau tadi mendengar masyarakat ni sahaja kan biasanya dan cuba kita ni explore masyarakat di Brunei ni. Kita ni ada 7 puak mesti mempunyai karya-karya ciptaan masing-masing yang berlainan dan cara persepsi melihat dunia ni mesti berlainan. Betul. Dan pada masa yang sama juga masa ni menulis folklore 7 puak sudah ada dari daerah puak Belait dan juga puak Bisaya. Tapi Tutong memang kita ni kebiasaan sudah. Melayu Brunei sudah. Yang akan ditunggu Murut, Tuson tu memang dialu-alukan datanglah. Ya. Diikut serta dalam peraduan ini kalau boleh. Jadi maksudnya bagi mereka yang mengikuti penulisan ini, adakah orang tadi 2 in 1, 2 dalam 1 ni, dua-dua ni mesti untuk satu peserta? Memang bengkel saya folklore memang kalau boleh. Pada masa ini kami 30 peserta, tapi yang daripada bengkel pertama, penulisan cerita folklore pertama, kami ada 18 peserta. 18 peserta itu perlu ataupun wajib ikut dalam bengkel yang kedua dan juga insyaAllah peraduan ini dimestikan ikutlah. Sebab untuk melihat hasil daripada bengkel yang dimestikan, diwajibkan. Betul. Jadi seperti yang Puan Pangeran Haja Roslan katakan tadi, penyertaan ada terhad seramai 60 orang. Betul. Sejauh ini bagaimana penyertaan bagi orang ramai yang sudah mendaftar? Saya jawab sendiri betul. Sebenarnya dari bengkel penulisan folklore memang kami sudah lebih had sudah. 31 orang masa ini sebab 18 orang peserta yang saya katakan tadi dari bengkel pecerita penulisan folklore ke pertama dan yang kedua ni kami mengambil lagi inisiatif daripada persendirian dan juga beberapa institusi tinggi dan yang mana kami sudah terlebih ambil seorang daripada jabatan-jabatan kerajaan. So 31 orang. Memang kami tidak dapat membukakan kepada orang ramai lagi sebenarnya. Masa inilah. Masa ini tidak. Masa ini okey. Jadi oleh kerana peserta itu sudah ada, siapa yang akan menjawab ni? Bagaimana dengan persiapan-persiapan ketika ini? Persiapan untuk peserta? Iya. Okey, kami sebenarnya menggalakkan setiap peserta untuk membawa bersama manuskrip diorang. Tapi kami saya percaya semua peserta dah sama. Ada peserta yang sudah berpengalaman, sudah pernah menghasilkan karya, itu tidak ada masalah. Tapi bermasalah bagi mereka yang belum pernah menulis, belum pernah menghasilkan karya. Terutama sekali saya. Tapi kalau saya mengikuti. Tapi mereka tidak perlu risau kerana di sanalah pembimbing bengkel akan menunjuk ajar tentang bagaimana menulis novelet. Yang penting ialah setiap peserta perlu ada minat. Minat dan idea untuk menulis. Pasal kalau mereka tidak ada minat, payahkan mendorong diorang menulis. Tapi bandar tu Pangeran seperti apa yang dikatakan tadinya mesti diwajibkan. Tetapi kalau orang yang minat, mereka tidak terasa ada satu kewajipan ni. Mereka lebih suka. Kalau boleh 2-3 karya di antara sekaligus. Tapi bayangkan kan mana ada pembukaan untuk orang. InsyaAllah nanti. Ada masanya. So artinya banyak penyertaan. Banyak penyertaan sebetulnya. Mungkin Pak Kurazi boleh ikut sayembara. Yang sayembara ni apa ni? Sayembara dibukakan untuk semua. Untuk semua. Termasuklah peserta bengkel. Termasuk peserta bengkel. Sayembara ni memang untuk orang ramai. Untuk orang ramai dan peserta bengkel penulisan novelet. Jadi mereka ini diwajibkan untuk menyertai. Kerana hasil bengkel penulisan novelet ialah menghasilkan karya. Dan karya-karya mereka itu, kalau kami kan ada 30 folklore, 30 novelet. Setiap karya mereka akan dibukukan menjadi satu antologi novelet. Kami ada 30 peserta, jadinya dalam satu novelet akan ada 30 karya daripada peserta. Satu novelet akan ada 30 karya. Bayangkan macam mana tabalnya tu nanti. Jadi Pangeran mungkin boleh menjelaskan sekali lagi bila bengkel ini akan diadakan pada 23 tadi? Ya. Bengkel ini akan diadakan pada 23 hingga 25 Mac 2021 dan akan berlangsung
ia terbahagi kepada dua di tempat yang berbeza. Tapi dia akan tetap bengkel ini akan tetap diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi sebenarnya sangat menarik perbincangan kita pada hari ini. Tapi oleh kerana masa tidak mengizinkan, di mana tempat yang boleh orang ramai, masyarakat tani mengetahui mengenai dengan bengkel yang akan diadakan ini. Siapa yang akan boleh menjawab ni? Barangkali saya menambah saja. Dalam Instagram Dewan Bahasa dan Pustaka juga ada DBP Brunei. DBP Brunei. Dan juga di sana dalam poster kami pun memang kami ada menyediakan QR code untuk memuat turun borang penyertaan peraduan dan syarat penyertaan. Ya, di sini ada QR code. Betul. Jadi di sana dengan lebih detail macam-macam sekali. informasinya di sana. Betul. Okey. Jadi ribuan terima kasih kepada tetamu undangan kita pada hari ini untuk menjelaskan mengenai dengan bengkel penulisan kreatif. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah